Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak murid Cikgu Tim? Cikgu Tim doakan semua anak murid Cikgu Tim sihat dan ceria bersama keluarga di rumah. Jom ikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah bersama Cikgu Tim dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Komunikasi Pendidikan Khas Tingkatan 5. Pada hari ini, Cikgu Tim akan mengajar tema 3 masa lapang, tajuk Unit 8, Kraf Tangan. Objektif PDPR Cikgu Tim pada hari ini ialah murid dapat menyatakan 2 contoh kraf tangan dan juga murid dapat menyatakan 2 contoh seni gubahan bunga. Jadi, mari kita belajar Unit 8 Kraf Tangan. Kemahiran mendengar dan bertutur. Anak murid Cikgu Tim dengar dengan teliti apa yang Cikgu Tim hendak sampaikan berdasarkan petikan ini yang bertajuk Hari Kraf Kebangsaan. Pada hujung minggu yang lalu, Sofia dan rakan-rakannya melawat pameran hasil kraf bersempena dengan Hari Kraf Kebangsaan. Di sana mereka berpeluang untuk melihat pelbagai hasil kraf yang dipamerkan. Jika kita lihat di situ, ada labu sayung, ada batik dan juga wow. Sedikit info, Hari Kraf Kebangsaan dianjurkan oleh Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia. Antara aktiviti yang diadakan termasuklah jualan produk kraf, pameran dan jualan, demonstrasi kraf dan persembahan kesenian. Jadi, jika kita perhatikan di situ, rakyat Malaysia ni sebenarnya ramai yang mempunyai seni kreatif tangan. Hasil kraf tangan ni akan dikomersialkan. Kalau awak lihat di situ, labu sayung terkenal di Perak ya. Kemudian batik, batik Pantai Timur lah, Kelantan. Kemudian wow pun Kelantan juga. Jadi, kita dapati bahawa rakyat Malaysia ni mempunyai seni kraf tangan dan juga kreativiti yang tersendiri. Jadi, mereka akan dapat komersialkan hasil kraf mereka ni, ada yang sampai ke peringkat antarabangsa. Jadi, kepentingan industri kraf tangan juga dapat memberikan sumber pendapatan kepada seseorang individu dan juga menambah pendapatan ekonomi negara. Menjana ekonomi negara. Seterusnya, kemahiran membaca. Benang emas. Seni tekat dan sulaman keringkam merupakan warisan kesenian yang mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Kedua-dua hasil kraf tangan ini menggunakan benang emas sebagai bahan utama. Selain dapat mengisi masa lapang, hasil tenunan ini boleh dijadikan sumber pendapatan. Jadi awak lihat di situ seni tekat tu, bahan-bahan yang diperlukan adalah benang emas dan benang perak, mempulur, pemidang, gam kanji, gunting, geligin, kain baldu, jarum, tali legang. Terdapat 5 proses di situ, iaitu yang pertama lukis bentuk motif di atas kertas keras yang ditindih antara 6 hingga 8 helai. Proses ini dinamakan sebagai membentuk mempulur. Bentuk mempulur akan dipotong dan diasingkan. Yang kedua, regangkan pemidang. Kalau awak lihat di situ, pemidang tu atasnya tu kain lah ya. Kemudian yang ketiga, sapu gam kanji pada pemidang bagi melekatkan kain baldu. Yang keempat, lilit benang emas pada 5 hingga 6 kad bagi memudahkan proses melilit benang pada geligin. Dan akhir sekali, jahit berulang-ulang dengan ketat dan kukuh menutupi mempulur. Setiap kali merentas, benang emas disusun rapat-rapat supaya batang mempulur tidak kelihatan. Kreatif kan kalau kita lihat tu. Jadi Malaysia ni rakyatnya sangat kreatif. Seni keringkam, bahan-bahan yang diperlukan benang lepeh emas dan benang lepeh perak, jarum lepeh berlubang 2, pemidang, kain kasar rubiah dan juga benang sisi. Macam pengantin kan kita tengok tu dekat atas kepala dia tu, dia pakai tu ada seni keringkam pada dia punya selendang dan juga baju. Jadi yang pertama, sediakan corak dan motif sulaman sebagai sumber rujukan. Kemudian bentangkan kain kasar rubiah pada pemidang dan pastikan urat kain dalam keadaan baik dan sempurna.
Seterusnya, sulam dengan mengira urat benang melalui teknik tikam tembus. Aduh, memang kena seorang yang sangat teliti ya untuk membuat seni keringkam ni. Kemudian, sulam sisi keringkam menggunakan benang sisi dan akhir sekali keluarkan keringkam yang telah siap dari pemidang, gunting dan kemaskan sisi keringkam. Bila dah siap tu cantik, tapi memerlukan seseorang yang sabar, teliti satu persatu kalau kita lihat di situ ya. Tapi hasilnya sangat cantik. Seterusnya, ini mesti anak murid Cikgu Tim tahu sebab sekarang ni seni gubahan bunga ni sangat popular. Sangat popular, sangat terkenal dan orang suka sangat seni gubahan bunga ni. Hani berbakat dalam seni gubahan. Berdasarkan bakat dan kreativiti yang dimiliki, Hani dapat menyediakan seni gubahan bunga sebagai hobi yang dapat menambahkan pendapatannya. Pada pendapat anda, adakah hobi Hani ini dapat membantu dia menjadi usahawan yang berjaya? Sekarang ni tak perlu nak tanyalah kan. Sekarang ni kalau kita lihat zaman media sosial ni, awak boleh type saja delivery birthday dan sebagainya kan. Hari bapa ke apa ke, hari guru, delivery ke apa, mesti ada. Jadi sebenarnya ia dapat menjana pendapatan awak. Kalau awak yang kreatif, awak boleh buat. Jadi prospek seni gubahan bunga ni seperti hari ibu, hari bapa, hari guru, majlis convocation, betul, majlis pertunangan atau perkahwinan dan juga majlis pelancaran. Sekarang ni awak tengok kan kat medsos, media sosial, sekarang ni ada orang delivery birthday ke apa kan untuk mak ayah dan sebagainya. Mereka letak duit tu ditarik pula kat belon tu kan. Sekarang itu yang paling glamour Cikgu Tim tengok. Jadi kalau awak kreatif, awak boleh gubah, awak boleh ambil tempahan dan awak boleh jalankan usahawan, jalankan perniagaan secara kecil-kecilan, awak jadi usahawan. Jadi boleh menjana pendapatan. Seterusnya, anda dan rakan-rakan diminta menghasilkan kraft tangan daripada bahan terbuang. Ceritakan proses penghasilan kraft tangan tersebut. Kalau awak lihat di situ, menggunakan bahan-bahan seperti botol kaca, berus, serbuk berkilat, acuan kertas dan juga butang. Kemudian yang pertama, apa tu prosesnya tu? Sapukan gam di seluruh permukaan botol. Yang kedua, taburkan serbuk berkilat di sekeliling botol. Perada saya panggil tu. Kemudian lipat permukaan acuan kertas menjadi bentuk bunga. Kertas awak bentukkan bentuk bunga. Kemudian yang kelima, tengah-tengah dia tu, lubang dia tu, awak lekatkan sebiji butang di tengah-tengah bunga yang dibentuk. Akhir sekali, hiasi botol dengan bunga yang disediakan. Jadi kalau lihat gambar tu, cantik kan? Botol tu telah pun dihias seperti bunga. Kemudian awak pun letaklah bunga-bunga yang awak dapat dalam botol tersebut. Jadilah barang perhiasan. Kreatif kan? Bila kita kata kraft tangan ini adalah hasil seni yang dihasilkan oleh tangan kita. Tangan kita. Sebab tu namanya kraft tangan. Jadi tugasan PDPR pada hari ini adalah, yang pertama, anak murid Cikgu Tim mesti menonton video ini terlebih dahulu. Yang kedua, menjawab tugasan Google Form yang Cikgu Tim akan berikan link. Dan akhir sekali, setelah selesai tugasan, hantar tugasan. Oleh yang demikian, sekian saja PDPR Cikgu Tim pada hari ini. Tahniah dan terima kasih kerana anda telah menonton video dan belajar bersama Cikgu Tim. Sila kongsi dan subscribe YouTube Cikgu Tim untuk mengikuti PDPR yang seterusnya. Terus kekal berada di rumah. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Akhir sekali, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga.